Okay guys, so dekat tangan aku sekarang ni, 2 biji kamera ni, okay, harga dia sama kalau korang beli sebuah kereta Myvi cash tau. Korang tengok ni. Hey guys, Assalamualaikum. Okay, so sebelum tu kamera tu ada je dengan aku. Tak jatuh pun, dia sihat je. Sebab kalau jatuh, memang Wiser akan potong gaji aku selama setahun kot. Sebab itu overall purata gaji aku setahun lah. Okay, so dekat depan aku ni kita ada 2 buah kamera flagship daripada Canon. Dan ini merupakan yang terpaling flagship kan, terpaling ataupun yang tersangat-sangat tinggi lah dia punya spek dalam line up Canon, iaitu kita ada Canon R5. Ni kita ada Canon R5 dan yang sini pula kita ada Canon R6, itu adik dia. And dia punya line up ni sebenarnya untuk EOS R ni aku agak pening sedikit sebab kalau sebelum ni kita ada EOS RP dengan EOS R. Okay, dan untuk yang version terbaru ni kita ada R5 lepas tu R6. Aku tak tahu macam mana Canon susun numbers tu. Dan juga guys, yes, memang benar untuk harga korang boleh keluarkan kereta King Myvi cash. Okay, sebab harga untuk kedua-dua kamera ni kalau kita combinekan almost dalam 40 lebih ribu, dalam 42,000, 43,000, 45,000, depend dengan lens. Okay, dan untuk spesifik harga pada Canon R5 ni, body saja adalah sekitar 18,000 dan pada R6 ni body saja adalah sekitar 12,000. Dan kalau korang beli siap lens RF lens ni, so dalam sekitar 23,000, 24,000, dan pada R6 ni dia boleh naik sampai 18,000. Dia punya harga pun aku pun memang agak terkejut jugalah kan, sebab kalau kita kira balik, ush, tak mampu dah beli. Memang kena buat loan kalau nak beli kamera ni, kecuali kalau korang anak orang kaya. Anak orang kaya tak apa, korang boleh beli kamera ni cash money je. Alright guys, so apa yang best je pada kamera flagship terbaru Canon ni? Okay, sebenarnya ada banyak juga yang Canon buat penambahbaikan yang macam aku rasa teknologi tu memang agak lama lah yang ada dekat Sony, tapi Canon baru kali ni dia implementkan dia punya spek tu masuk dekat dalam 2 flagship kamera diorang ni. Sebelum tu, untuk spesifikasi pada kedua-dua kamera ni, aku boleh katakan memang sama sahaja, cuma yang berbeza adalah dari segi size sensor, maksud aku dari segi resolution sensor dia, lepas tu dari segi display dekat bahagian atas ni, dan juga kemampuan kamera ni untuk shoot. Okay, dan pada R5 ni dia mampu shoot 8K no crop, dan pada R6 ni dia hanya mampu buat 4K sahaja. Walaupun untuk 8K tu tak berapa sesuai sangat kalau korang nak shoot sekadar untuk video YouTube je kan, sebab untuk R5 ni dia ada overheating issue. Korang boleh shoot untuk 8K pada Canon R5 ni hanya selama dalam sekitar 25 minit ataupun setengah jam sahaja. Lepas tu dia akan pup terpadam. Dan untuk pada Canon R5 ni dia punya size sensor dia adalah sebesar 45 megapiksel, dan pada R6 ni kita ada 20 megapiksel sahaja. Aku rasa megapiksel ni bukan penentu je. Kalau korang ambil gambar, memang korang akan dapat gambar yang cantik. Megapiksel ni hanya untuk sharpness je sahaja. Dan lagi pada kedua-dua kamera ni, pada R5 dengan R6 dia dah menyokong untuk IBIS, iaitu In Body Stabilization. Apa itu IBIS? IBIS ni lebih kurang macam OIS yang macam dekat dalam smartphone korang tu. So dalam ni dia dah siap-siap ada dekat sensor dia tu. Dan teknologi ni bukanlah baru sangat, sebab dekat kamera Sony aku rasa dah lama dah ada kau. Even dekat kamera mid-range diorang pun ada, tapi Canon baru nak implementkan masuk dekat dalam ni. Dan lagi satu guys, pada chipset kedua-dua kamera ni dia menggunakan Digic X, okay, ataupun Digit 10 yang dipanggil oleh Canon. Dan untuk chipset Digic X ni korang boleh jumpa pada kamera Canon yang tertinggi, iaitu 1DX Mark III. Okay, kalau korang tak tahu 1DX Mark III tu harga dia berapa, itu lagi nak haram dia punya harga. Memang Yahudi punya harga. Lepas around dalam seminggu lebih ataupun lebih kurang 2 minggu aku menggunakan untuk R6 dengan R5 ni, sebenarnya ada banyak benda yang best tau. Kalau korang nak tahu, untuk kamera R5 dengan R6 ni adalah sesuai digunakan untuk professional user. Okay, dalam dunia kamera ni kita ada 3 jenis user. Yang pertama adalah beginner, yang biasa korang buat shoot-shoot for fun, family photo. Yang kedua kita ada enthusiast. Untuk enthusiast ni kebiasaannya untuk semi pro ya, yang biasanya korang guna kamera yang lebih mendalam sedikit. Dan yang last sekali adalah professional. Professional ni biasa korang buat job dengan kamera tu, korang ada job dengan fotografi, korang involve dengan buat majalah kan, ambil fotografi untuk majalah. Yes, itu untuk level-level professional lah. Dan untuk kedua kamera ni, yes, memang sesuai ditargetkan untuk golongan profesional tu. Sebab kalau ikut tengokkan dia punya harga pun memang tersangatlah mahal. Tapi walaupun dia mahal, dia memang sangat-sangat canggih lah bagi aku. Alright guys, aku nak compare dulu perbandingan
perbandingan kalau kita comparekan dengan EOS RP ataupun EOS R dengan R5 dengan RC. Pada kamera R5 dengan RC ni, kalau sebelum ni pada EOS RP dia tak ada untuk 3 dial button tu. Sekarang ni pada Canon R5 dengan RC dia dah kembalikan lah, sebab orang ramai komplain nakkan button tu. So untuk 3 dial button ni korang boleh untuk setkan ISO, shutter speed dengan aperture. So lebih senang ataupun lebih laju korang nak buat kerja lepas ni. So apa lagi spek yang ada pada Canon R5 ni? Sebelum tu aku cerita dulu pada Canon R5 ni. Okay, dia punya spek dia first kali adalah memory card. Kalau sebelum ni kita ada satu memory card slot je, yang sekarang ni kita ada 2 memory card slot. Yang pertama kita ada memory card jenis format USS, iaitu dia menyokong sehingga USS 2. Dan untuk slot yang kedua kita ada format untuk memory card CF Express. CF Express ni memory card ni memang sangat mahal dan juga sangat laju. Kenapa untuk Canon R5 ni dia menggunakan CF Express memory card? Sebab dia untuk kamera Canon R5 ni aku pernah beritahu dia boleh shoot untuk 8K. So bila kita shoot 8K kita perlukan memory card yang sangat laju untuk kita transfer dekat memory card. Dan yang paling sesuai sangat dengan spek pada R5 ni, dia perlu menggunakan memory card CF Express. Untuk CF Express ni kalau korang tengok harga dia untuk 64GB pun harga dia dekat 700 lebih. 128GB korang boleh jumpa harga dia dekat 1000 lebih. Untuk 256 harga dia, ya Allah, dekat 2000 lebih tu. So dekat sini korang boleh nampak kan yang Canon R5 ni kalau korang nak pakai, korang kena prepare duit yang sangat banyak sebab dia punya aksesori pun memang agak mahal. Dan sama juga pada Canon R6, tapi Canon R6 dia tidak menggunakan CF Express memory card, dia hanya menggunakan USS. Dua-dua slot ni menggunakan USS 2 sahaja. Okay, so kedua-dua kamera ni korang boleh shoot frame rate setinggi 12 frame per second menggunakan mechanical shutter. Tapi kalau korang menggunakan electronic shutter, korang boleh shoot sebanyak 20 frame per second. Maksud dia bila korang tekan dekat kamera ni, satu saat dia dah ambil 20 keping gambar tau. So korang bayangkanlah kalau korang tekan 20 saat ataupun 10 saat, berapa ribu keping dia dah ambil gambar lah. Dan lagi satu guys, apa aku perasan dekat sini pada Canon R5 dengan R6 ni, memandangkan dia punya spek lebih kurang sama je. Okay, dia punya mechanical shutter dia memang agak senyap berbanding dengan mechanical shutter pada kamera Canon yang lain. Okay, ini aku try, korang dengar dia punya bunyi ni . Kau dengar, dia bunyi dia tak adalah macam tak yang sangat kuat, dia bunyi dia lembut je. Dan yang paling best kat sini yang aku nak tunjuk kat korang adalah dia punya electronic shutter yang korang memang tak akan dengar langsung bunyi shutter speed. Electronic shutter ni kalau korang tak faham, korang juga boleh jumpa pada smartphone korang yang tengah pegang tu. Okey, pada smartphone kita tak ada untuk mechanical shutter, dia menggunakan electronic shutter. Dan pada Canon ni dia ada. Okey, korang dengar, dia boleh shoot 20 frame per second tau. Okey, so sekarang aku dah setkan pada electronic shutter dan bila aku tekan, okey, kau nampak tu dah ada macam warna putih je. Dia akan blink. Berapa tinggi, berapa banyak lah tu dia tekan shutter. So benda ni memang sangat senyap lah. So untuk electronic shutter ni dia memang sangat sesuai bagi korang yang selalu masuk hutan, memang buat shoot untuk wildlife photography. Korang memang tak boleh buat bunyi bising sikit pun supaya kalau burung tu tak lari, tupai lari ke. So korang boleh menggunakan electronic shutter ni. Dan pada kedua-dua R series ni, dia dah menyokong untuk animal eye tracking. Untuk dia punya eye tracking bagi dia detect mata haiwan tu memang sangat tepat bagi aku. Dan juga memang sangat pantas. Dia memang boleh detect mata anjing ke, mata ikan ke. Dan lagi apa yang aku pasang tentang focusing ataupun eye tracking bila kita shoot human ataupun buat portrait manusia. Okay, sekarang ni focusing dia memang sangat-sangat laju. Aku juga boleh puji pada eye tracking kedua-dua kamera ni, R5 dengan R6 ni, bila korang buat video ataupun korang buat fotografi, dia akan sentiasa detect mata untuk mendapatkan fokus yang sangat sharp bila korang buat portrait ataupun buat video. Aku dah boleh katakan untuk focusing kali ni dia dah memang on par dengan Sony tau. So untuk Canon R5 dengan R6 ni dah boleh lawan level-level Sony sekarang ni, dia punya autofocus dia. Lagi satu guys, aku nak tunjuk dekat sini pada bahagian belakang ni, kalau korang perasan kat sini, Canon dah sediakan joystick. So untuk joystick ni, kalau sebelum ni kita boleh jumpa pada model 1DX Mark III, dan sekarang ni pada R series korang dah boleh menggunakan joystick. Joystick ni bagi aku dia tak adalah macam terlalu lembut, dia macam very firm. Dia memang agak senang lah kalau korang nak navigate ke sesuatu benda. Okay, dan kalau korang tanya aku yang mana patut korang beli, adakah Canon EOS R5 ataupun Canon EOS R6? Okay, kalau korang sebelum ni dari pengguna EOS R, okay, so seeloknya kalau korang nak upgrade, korang kena upgrade lah ke Canon R5. Dan untuk Canon R6 ni dia sebenarnya lebih kurang sama je dengan EOS R. Even kalau korang upgrade pada EOS R ke R6, aku rasa tak banyak beza sangat pun. Cuma dari segi autofocus, dia punya joystick, dan juga terdapat IBIS iaitu in-body stabilization. Walaupun kedua-dua ni memang menyokong untuk feature tu, tapi seloknya kalau korang daripada EOS R, upgrade lah ke Canon R5 ni kan. Terpulang kalau korang banyak duit kan, tapi kalau duit korang tak berapa nak ada, R6 pun sebenarnya dah cukup lah. So conclusion dia, kalau mana-mana korang yang baru nak start bila nak buat YouTube kan, dan korang tak tahu nak beli kamera apa, aku suggestkan korang beli kamera ni.
Gila apa kalau korang baru nak start buat YouTube, kalau korang beli kamera ni memang korang anak orang kaya lah kot. Dan kamera dekat depan aku ni, dua ni adalah sesuai untuk golongan yang lebih berpengetahuan dalam dunia kamera ni. Yalah kan, korang spend duit beribu, kalau korang buat saja, buat hobi je, agak useless lah. Melainkan korang buat job melalui kamera ni. Tapi ada juga yang golongan profesional yang buat benda ni adalah sekadar hobi je. Dan kalau dia mampu untuk beli R5 dengan R6 ni, yes, mungkin itu duit dia. And aku rasa itu saja guys untuk kamera R5 dengan R6 ni. Walaupun ini bukanlah in-depth review, aku just menerangkan apa yang best pasal Canon R6, apa yang best pasal Canon R5 ni. Dan kalau korang ada duit lebih, belilah. Okay guys, saya rasa aku akan jumpa korang dalam video akan datang. And bye-bye guys. Macam mana video tadi? Best tak? So, jangan lupa like, subscribe and share.